Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua anak didik Ustazah tahun 5. Sekali lagi hari ini bersama dengan Ustazah Fini, kita belajar subjek Sirah. Masih lagi di bab 1, tajuknya Perkembangan Agama Islam. Hari ini masuk subtopik akhlak. Sebelum mulakan kelas, macam biasa, marilah sama-sama dengan Ustazah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Anak-anak dah kenal dah Ustazah kan? Kalau sebelum kita mulakan kelas, sama tambah dengan subjek sirah ni, hendaklah kita berselawat dahulu. Okey, jom ikut bersama-sama dengan Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jom kita tengok apa yang terkandung di dalam subtopik akhlak ni. Okey, jenis-jenis akhlak. Ustazah nak tanya, siapa yang dah tahu ada berapa jenis akhlak ni? Ada berapa jenis? Okey. Ada tak yang boleh jawab? Okey. Tengok buku, buka buku. Okey. Kalau yang boleh jawab tu baguslah. Kalau yang tak tahu, jom kita sama-sama belajar. Okey, akhlak yang pertama, jenis-jenis akhlak yang pertama adalah berpaksikan harta. Contohnya sedekah jariah, sedekah wang ringgit, makanan, pakaian dan lain-lain. Berpaksikan harta ni, kalau kita ni wang ringgit lah. Ataupun kalau ada emas ke apa ke, orang nak minta buat madrasah ke, bolehlah kita bantu. Ini juga adalah akhlak. Lepas tu berpaksikan tenaga. Contohnya tolong-menolong, bergotong royong, melakukan kerja amal dan kerja sukarela. Kalau tenaga ni kita keluarkan kudrat kita lah. Dah tak ada duit, kita pun tolong-menolong, dapat juga pahala. Okey. Berpaksikan percakapan, contohnya berbudi bahasa, bersopan santun, menggunakan perumpamaan dan ibarat, nasihat yang baik. Menggunakan perumpamaan dan ibarat ni apa? Maknanya kalau kita nak tegur orang, kita tidaklah direct kepada orang tu cakap, awak ni, contoh kata kan. Jadi kita berkias. Biasanya orang Melayu ni banyaklah kiasan-kiasan dia. Orang Arab pun ada juga. Okay. Berpaksikan sikap positif. Contohnya bermanis muka walaupun hati tengah stres. Dengan bermacam-macam masalah. Tapi tetap bermanis muka. Bersimpati. Kalau kita tengok kucing ke apa ke yang sakit ke, kita tolong. Okay. Menghormati orang lain. Memelihara maruah dan keaiban orang lain. Ini bersikap positif. Jangan ni kita tahu je kawan kita. Contoh apa? Kawan kita terjatuh dalam longkang, kita pergi cerita pula dekat orang lain kan? Aib dia kan malu. Aib tu maknanya menjaga malu kawan kita tu. Okay. Jadi jenis-jenis akhlak ni ada 4. Yang pertama berpaksikan harta, yang kedua berpaksikan tenaga, yang ketiga berpaksikan percakapan, yang keempat berpaksikan sikap positif. Anak-anak kena ingat ni. Ingat dan hafal. Okey, jom kita masuk ke akhlak zaman jahiliah. Apa akhlak orang zaman jahiliah ni? Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, akhlak orang jahiliah sangat parah dan mereka berakhlak seperti haiwan. Teruknya akhlak orang jahiliah ni sampai diumpamakan seperti haiwan akhlak mereka. Okay. Contoh akhlak zaman jahiliah yang zaman jahiliah. Yang pertama, yang kuat akan berkuasa. Yang lemah akan ditindas. Semakin macam itulah. Yang kaya akan terus kaya, yang miskin akan terus miskin. Kaum wanita dihina. Anak-anak perempuan pula dibunuh. Bukan sahaja dihina, tapi
dibunuh pula sebab mereka malu dengan adanya anak perempuan ni. Mereka berlaku zalim dan penipu. Dalam sistem jual belinya dengan ribanya, mereka memanglah berlaku zalim. Mereka pula menipu, harga RM2 dikabur harga RM5. Inilah akhlak-akhlak zaman jahiliah dulu yang mana sebab itulah Nabi diutuskan. Nabi diutuskan memang untuk membaiki akhlak dahulu yang pertama. Okey, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maknanya akhlak yang tidak bertamadun ni, Nabi Muhammad hadir untuk membaiki akhlak-akhlak ni supaya menjadi hebat, menjadi baik. Okey, contoh akhlak Nabi Muhammad. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, adil. Yang ketiga, pengasih dan penyayang. Memanglah kalau pengasih dan penyayang ni semua kita orang pun, kita semua pun tak tahu. Dermawan. Nabi ni seorang yang kuat menderma. Tambah-tambah kalau bulan puasa, setiap hari Nabi menderma. Okey. Belas kasihan. Nabi ni sangat-sangat berbelas kasihan dengan orang tua, orang miskin. Okey. Nabi ni seorang yang jujur, pemaaf dan sabar. Okey, dalam sifat jujur ni kita tak boleh nak kata apalah sebabnya yang memberikan gelaran Al-Amin tu, Al-Amin bermaksud jujur dan amanah. Yang memberikan gelaran tu pula bukannya orang-orang Islam tetapi orang jahiliah ni. Sebab dia nampak Nabi ni memang tak pernah menipu sepanjang hidup Nabi ni. Daripada Nabi kecil sampailah ke Nabi dilantik menjadi Rasul pun, sampailah kewafatan Nabi tak pernah bercakap bohong. Jadi kawan-kawan semua yang besar bersama Nabi Muhammad ni, dia tahu akhlak Nabi Muhammad ni. Sehingga mereka sanggup menggelarkan Nabi Muhammad ni Al-Amin. Nabi Muhammad terkenal dengan akhlak yang baik semenjak kecil lagi. Daripada kecil memang berakhlak baik. Baginda adalah contoh tauladan yang sangat hebat dari semua bidang kehidupan. Nabi ni contoh tauladan dia daripada sekecil-kecil perbuatan sampailah sebesar-besar perbuatan. Nabi itu adalah contoh untuk semua bidang, semua sekali. Okay, Rasulullah berjaya mengembangkan agama Islam dengan akhlak yang mulia ini. Dengan akhlak inilah, akhlak pemaaf, akhlak pengasih, akhlak penyayang, akhlak sabar. Nabi pun berjaya mengembangkan agama Islam. Kehidupan yang sebelum ini parah bertukar menjadi lebih bertamadun. Barulah ada sistem. Kalau tidak, yang perempuan selalulah kena hina kan. Dijadikan pelacur. Pada zaman dahulu. Isteri pula, kalau dijadikan isteri, tidak ada bestnya sebagai orang perempuan ni. Ini berlangsung selama 23 tahun Nabi Muhammad berdakwah. Maka datanglah Nabi Muhammad ni menaikkan martabat orang perempuan ni. Macam kita lah sekarang kan, bertudung, aurat. Maknanya perempuan ni ada martabatnya sendiri. Datangnya Nabi ini. Nabi pun berdakwah selama 23 tahun untuk membetulkan akhlak. Bukan akhlak orang zaman jahiliah sahaja, tapi akhlak kita juga. Kitalah yang menjadi contoh tauladan sekarang kepada orang-orang yang bukan Islam. Okey. Contoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga. Okey, baginda berlemah lembut dengan ahli keluarganya. Sangat-sangat berlemah lembut. Susahlah Nabi ni nak marah. Jarang sangat Nabi memang tak marahlah, tak pernah memukul pun isteri-isteri baginda. Memberi keadilan dan penyayang terhadap keluarga. Sangat-sangat penyayang, sangat-sangat berlaku adil dalam berkeluarga. Baginda membantu isteri-isterinya seperti menjahit baju, mengelap selipar dan melakukan kerja rumah yang lain. Okey. Nabi ni kalau baju dikoyak, tak adanya minta tolong dengan isteri, dia jahit sendiri. Samalah dengan mengelap selipar ni sebelum pergi ke masjid. Daripada kisah yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah lah. Nabi ni bila keluar daripada rumah, Nabi lap sendiri selipar dia. Tak adanya Nabi ni nak suruh isteri yang buat. Dan melakukan kerja rumah yang lain. Banyak lagi yang Nabi buat. Contohnya
buat uli roti tu. Kan keras kan. Jadi Nabi ada juga pernah Nabi menolong. Nabi ni juga seorang yang romantik sangat kepada isteri-isteri dia. Okey, sifat pemaaf. Sifat pemaaf Nabi Muhammad ni tiada tolak bandingnya. Ramai musuh yang memeluk Islam kerana sifat pemaaf Nabi. Memanglah yang ini memang kita tak dapat nafikanlah, banyak peristiwa-peristiwa tentang sifat pemaaf dan penyayang pengasihnya Nabi ini. Contohnya sekarang ni Ustazah beri 2 sahaja. Yang pertama peristiwa di Taif. Di Taif ni memang terkenal lah. Masa tu, okey, Ustazah nak cerita sikit Okay. Masa tu Nabi ni berdakwah ke Taif, sambil tu nak mendapatkan perlindungan. Sebab apa? Sebab penduduk Islam di Mekah ni sudah ditindas oleh orang Quraisy ni. Jadi Nabi pun pergilah ke Taif. Nabi nak dapatkan pertolongan ataupun perlindungan. Sampai di sana, rupa-rupanya orang-orang kat sana ni dia sudah dihasut. Jadi mereka ni pun menyuruh budak-budak, kanak-kanak semua ambil batu-batu untuk dibaling kepada Nabi. Masa tu Nabi pergi ke Taif bersama dengan Zahid bin Harisah. Okey. Sampai dekat sana ni lontar batu sehingga berdarah. Sampailah darah Nabi ni mengalir. Sehingga malaikat daripada yang menjaga gunung ni kata kalaulah darah Nabi ni mengalir sampai ke bumi, sampai ke tanah, cecah tanah, maka aku akan ambil gunung ni lontar kepada penduduk Taif. Nabi ni dengan segala sifat pemaaf penyayang Nabi ni, cepat-cepat tadah darah Nabi ni, guna selipar Nabi supaya tak nak darah ni mengalir ke bumi. Nabi juga seorang yang pemaaf sangat-sangat sampai Nabi berdoa. Nabi berdoa, Nabi kata, "Ya Allah, kalaulah hari ini mereka ini menzalimi aku, nanti akan datang kau jadikanlah keturunan mereka ni seorang yang beriman, yang beramal soleh." Dan doa Nabi ni memang sangat-sangat makbul. Sekarang ni di Taif ni di antara negara yang mempunyai 100%-nya orang Islam kerana sifat pemaaf penyayang Nabi ni lah. Sehingga kan Nabi sanggup berdoa walaupun dah nak sampai dah mengalir-galir darah dah. Sampai malaikat pun geram dah tengok ni. Tapi Nabi kata apa? Maafkanlah mereka kerana mereka tidak mengetahui. Akhirnya sekarang kita dah boleh tengok kesan je kan atas doa Nabi tu. Penduduk Taif alhamdulillah 100% sudah beragama Islam. Okey. Nombor 2, peristiwa peperangan di Rotterdam. Okey. Macam mana pula peristiwa dia ni? Peristiwa peperangan ni Nabi Muhammad pergi ke perkampungan Bani Rotterdam ni. Nabi bawa tentera lah nak serang sebab mereka ni melampaui batas. Okey, sampai dekat perkampungan tu Nabi tengok tak ada orang pun dalam rumah. Rupanya perkampungan Bani Rotterdam ni mereka dah bersembunyi. Okey. Tiba-tiba hujan turun dan selepas hujan turun tu Nabi pun basah kebasahan. Nabi pun nak jemur baju dia dan Nabi berehat di sebatang pokok. Okey, sampai kat sebatang pokok tu ketua kepada Bani Rotterdam ni namanya Daksur. Daksur ni pun nak menyerang Nabi, nak bunuh Nabi. Dia nampak Nabi duduk seorang-seorang, tak ada pembantu, tak ada apa yang berkawal keliling Nabi. Daksur pun ambil pedang nak hunus kepada Nabi, tapi sempat dia bertanya kepada Nabi, "Hai Muhammad," dia katakan, "Okey, sekarang ni siapa yang boleh tolong kau? Aku ada pedang ni, aku nak hunus kau. Siapa yang boleh tolong kau sekarang?" Dia tanya macam tu kan. Nabi kata, "Allah." Nabi pun jawablah, "Allah sahaja yang boleh membantu aku." Jadi Rotterdam pula. Daksur ni semasa mendengar Nabi kata Allah ni menggigil tangan dia, jatuhlah pedang Daksur ni ke tanah. Lalu Nabi Muhammad pun ambil, Nabi Muhammad pula hunus pedang tu. Nabi Muhammad kata, "Sekarang siapa pula yang nak tolong kau Daksur?" "Aku ni ada pedang kau." Nabi kata macam tu kan. Lepas tu Daksur pun tengah-tengah keadaan gemetar tu, Daksur pun kata, "Allah sahaja yang boleh tolong aku." Sejak daripada itu Daksur pun masuk Islam. Dan Daksur ini juga menjadi salah seorang sahabat yang sangat rapat dengan Nabi. Sangat dekat, sangat rapat, sangat menyintai Nabi Muhammad SAW. Semua ni berlaku kerana sifat pemaaf. Jadi kita ni sebagai umat Nabi Muhammad kenalah
mencontohi sifat Nabi Muhammad ni, yang pengasih, penyayang, yang pemaaf ni. Ini tidak. Kalau kawan buat, kita balas. Kalau kawan kata, kita balas. Kan? Bila kita nak ikut sifat Nabi lagi? Sekarang lah kita berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad. Sabar kalau kawan marah. Sabar kalau kawan kata. Tak payah nak bergaduh. Jadi anak-anak yang baik. Okey. Okey, sampai kat sini sahaja dahulu anak-anak. Pertemuan kita kali ini, insya-Allah minggu depan kita akan berjumpa lagi. Ustazah harap anak-anak tak jemu lah. Mendengar cerita daripada Ustazah. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.